Antara paparan menarik hari ini. UMNO tegur DAP jangan sibuk kacau perpaduan dalam negara. Peserta piket pasang kemah berdekatan kedutaan Amerika Syarikat. Lepas lumat hina kerajaan pusat, bila banjir PAS sibuk minta duit. Tak perlu tergesa-gesa bentuk kerajaan perpaduan Johor. Pemuda MCA dan puteri UMNO akan turut menyertai aksi kepung demi Palestin selama 6 hari di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Pemuda MCA, Mike Chong Yu Chuan berkata, sayap itu bersolidariti dengan lebih 60 organisasi termasuk NGO, gerakan mahasiswa dan parti politik dalam menggesa gencatan senjata dan menghentikan kekejaman dilakukan pasukan pertahanan Israel di Palestin. Katanya, MCA tidak mahu sebarang kemusnahan berterusan di Gaza. Kami tidak sanggup melihat lagi rakyat Palestin diseksa atau dihancurkan dengan kejam, di mana jumlah korban kini mencecah 20,000 mangsa dan terus meningkat. Tambahnya, pemuda MCA telah menyerahkan memorandum kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali pada 30 Oktober lalu untuk menyokong gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Dalam senarai kemas kini, Sekretariat Solidariti Palestin kini disokong 35 NGO, 15 kumpulan pelajar dan 13 parti politik. Antaranya termasuklah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Sistem Islam Bersih, Gerakan Bela Sepanjabi Malaysia, Gerakan-Gerakan Mahasiswa, Muda, PSM, Pejuang dan Sayap Pemuda PAS, PKR, Amanah Bersatu dan DAP. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Solidariti Palestin berkata, peserta akan memasang kemah dan tinggal di kemah sepanjang piket. Mereka juga akan mengadakan acara solidariti setiap malam dan memasang bendera serta simbol perjuangan rakyat Palestin. Satu perhimpunan mega juga dirancang diadakan pada 31 Disember. Jumaat lalu, harapan masyarakat dunia untuk menyaksikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakhiri perang di Gaza menerusi resolusi gencatan senjata gagal apabila badan dunia itu hanya meluluskan resolusi berkaitan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelum ini, Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk menghalang draft resolusi UNSC yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Amerika Syarikat juga dilaporkan telah menghantar lebih 10,000 tan persenjataan kepada Israel sejak negara Zionis itu melancarkan serangan ke atas Gaza pada 7 Oktober lalu. Angka kematian di Gaza dilaporkan kini sudah pun melepasi 20,000 korban dengan kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak, warga emas dan wanita. Peserta piket kepung demi Palestin mendirikan kemah kira-kira 200 meter dari kedutaan Amerika Syarikat walaupun pihak polis telah menasihati agar tidak berbuat demikian. Bekas Ahli Parlimen Batu, Tian Chuan yang juga anggota Sekretariat Solidariti Palestin berkata mereka akan terus berkumpul sedekat mungkin dengan kedutaan Amerika Syarikat. Aktivis-aktivis akan mengadakan tindakan kepung iaitu piket di depan Duta Amerika Syarikat ingin mengingatkan bahawa sekarang Gaza di bawah kepung tentera Israel dan kita juga harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia boleh datang selama 6 hari ini untuk datang menunjukkan solidariti. Kita tidak akan menghalang lalu lintas, kita tidak akan mengganggu rakyat yang untuk meneruskan urusan mereka. Kita hanya ingin mengingatkan semua rakyat Malaysia yang lalu di sekitar ini dan juga melalui sosial media bahawa isu dan perjuangan ini adalah perjuangan kemanusiaan. Pihak polis sebelum ini menasihatkan peserta piket supaya tidak mendirikan kemah atau struktur berhampiran kawasan kedutaan Amerika Syarikat. Terdahulu lebih 100 peserta mula bergerak dari Menara TH Tun Razak ke kedutaan Amerika Syarikat tetapi dihalang oleh polis kira-kira 200 meter dari kedutaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abu Majid berkata, polis tidak menerima sebarang notis daripada penganjur Sekretariat Solidariti Palestin bahawa kepungan akan dilakukan di hadapan kedutaan AS. Alauddin berkata pihak polis bersimpati dan menyokong perjuangan rakyat Palestin. Namun mereka bertanggungjawab untuk memastikan ketenteraman awam dan keselamatan perwakilan-perwakilan asing di negara ini. Sementara itu, Setiausaha Agung Muda Amir Hariri Abdul Hadi yang juga sebahagian daripada sekretariat itu menegaskan mereka akan cuba sedaya upaya untuk kekal berada di lokasi tersebut selama 6 hari. Katanya, kami sanggup ambil risiko jika polis mengambil tindakan terhadap peserta. Kami berada di sini dengan aman dan akan kekal aman sepanjang program berlangsung. Jika polis memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap peserta, itu terpulang kepada mereka. Tetapi kami akan kecam mereka jika mereka berbuat demikian.
Peserta piket dijangka mengadakan acara solidariti setiap malam dan memasang bendera Palestin sebagai tanda solidariti. Kemuncaknya 1.6 mega akan diadakan pada 30 Disember ini. Sekretariat Solidariti Palestin berkata piket itu diadakan sebagai tindak balas terhadap usaha berterusan Amerika Syarikat memveto resolusi Majlis Keselamatan PBB agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Sekretariat itu disokong oleh 35 NGO, 15 kumpulan mahasiswa dan 13 parti politik. Antara NGO yang mengambil bahagian ialah Majlis Perundingan Islam Malaysia, Viva Palestin Malaysia, Yayasan Al-Qudus Malaysia, Suara Rakyat Malaysia dan Malaysian Women Coalition for Al-Qudus and Palestine. UMNO Wilayah Persekutuan mengingatkan DAP supaya tidak mengulangi cadangan untuk mengadakan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan dalam kenyataan memaklumkan mereka telah mengadakan mesyuarat khas baru-baru ini dan mengambil ketetapan untuk membantah sekeras-kerasnya cadangan berkenaan. Katanya oleh itu UMNO Wilayah Persekutuan ingin menegaskan kepada DAP Wilayah Persekutuan jangan sekali-kali membawa cadangan pilihan raya PB tidak ingin mengingatkan kepada YB Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa sebarang usaha atau gerakan ke arah perkara ini akan dibantah secara keras oleh UMNO Wilayah Persekutuan. Mereka antara lain menyebut pembaziran wang rakyat sebagai salah satu sebab mengapa pilihan raya PBT perlu ditolak. Katanya UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat adalah lebih baik peruntukan untuk pemilihan ahli-ahli PBT disalurkan untuk pembangunan, kebajikan dan kemudahan demi rakyat Wilayah Persekutuan yang lebih memerlukan seperti menambah baik infrastruktur, pembinaan rumah mampu milik, menaik taraf pusat-pusat penjaja atau media selera, meningkatkan kemudahan pengangkutan awam dan sebagainya. Selain itu, UMNO Wilayah Persekutuan berpendapat pemilihan ahli-ahli PBT akan mewujudkan kata-kata politik yang akhirnya akan membiayai calon-calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya PBT. Katanya amalan rasuah dan salah guna kuasa pasti akan berlaku yang sudah semestinya akan merencatkan usaha yang amat berhormat PMX dalam membantah gejala rasuah di kalangan masyarakat Malaysia. Pilihan raya PBT kembali diperkatakan selepas pengurusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan perkara itu pada 17 Disember lalu. Tan dilaporkan menggesa kerajaan memulakan pilihan raya PBT di Ibu Negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di Wilayah Persekutuan. Cadangan itu bagaimanapun mendapat tentang banyak pihak termasuk daripada UMNO dan PAS dan rata-ratanya berpandangan ia berisiko mencetuskan pergeseran kaum. Mula selanjut UMNO Wilayah Persekutuan berkata, ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat di dalam PRU sudah memadai untuk membawa isu atau masalah dihadapi rakyat ke Dewan Rakyat atau kepada PBT. Katanya adanya pemilihan PBT menandakan fungsi ahli parlimen tidak efektif kerana ada pertindihan peranan di antara AP dengan ahli PBT yang lain. Gara-gara mengimbau kenangan bermain banjir semasa kecil, seorang esko kerajaan negeri Terengganu menerima kecaman daripada netizen. Ini selepas Azman Ibrahim memuat naik video dua remaja menaiki motosikal sambil menunda seorang budak lelaki menggunakan penutup tangki ketika bermain air bah. Katanya kenangan zaman kanak-kanak, nikmatilah zaman kanak-kanak seadanya. Kalau masa boleh diputar kembali, Pok Cik Man pun nak kembali semula ke zaman ini. Bagaimanapun ciapan Adun Jabi itu membangkitkan rasa kurang senang di kalangan warga maya. Antara yang mengkritiknya ialah Adun Skudai, Marina Ibrahim yang menyifatkan kenyataan esko berkenaan sebagai tindak bertanggungjawab ketika banjir semakin buruk di Terengganu. Katanya sangat tidak bertanggungjawab, mesej yang kita sampaikan ini mungkin orang kawasan banjir lain baca dan mungkin dia rasa okey untuk main banjir satu pengalaman. Tapi andai kata lemas atau sesuatu yang tidak diingini berlaku macam mana? Meskipun demikian, Azman dilihat tidak mengindahkan kecaman dan kritikan yang dilemparkan terhadapnya. Kerajaan Negeri Kelantan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah banjir termenung terutamanya di beberapa buah kampung di sekitar Rantau Panjang. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, terdapat banyak rungutan daripada penduduk pendakwa pembinaan benteng projek pembangunan lembaga sungai bersepadu Sungai Golok menyebabkan paras air banjir semakin tinggi dan mengakibatkan banjir termenung. Katanya banyak rungutan daripada mangsa banjir yang mengharapkan agar kerajaan pusat membuat kajian mengenai pembinaan benteng tersebut. Kerajaan negeri juga faham projek benteng itu belum siap sepenuhnya. Bagi saya, mungkin kerajaan pusat perlu memikirkan sesuatu sebelum projek itu siap sepenuhnya supaya air dapat mengalir dengan lancar dan mengelak berlakunya banjir termenung. Mengenai cadangan agar dibina terowong atau membuka laluan air bagi mengalirkan air banjir daripada bertakung, Muhammad Nasruddin berkata sekiranya itu penyelesaian selepas kajian dijalankan, cadangan oleh penduduk kampung itu akan dilaksanakan. Katanya banjir di sini, Pasir Mas dan Rantau Panjang didakwa lebih besar daripada 2014, malah paras air lebih tinggi disebabkan wujudnya benteng tersebut. Kita bukan mahu lari daripada masalah banjir kerana ia sudah biasa berlaku, tetapi sesuatu perlu dilakukan agar paras air tidak tinggi dan berlakunya banjir termenung.
Sebelum ini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan akan melakukan ubah suat pada situ alur limpahan PLSB Sungai Golok di Pengkalan Teluk, Rantau Panjang, Kelantan susulan masalah banjir termenung di kawasan itu. Seorang pemimpin UMNO Johor berkata kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri itu tidak boleh diterjemas secara tergesa-gesa menerusi pembentukan kerajaan perpaduan. Puan Zakashi berkata situasi di negeri itu berbeza dengan pentadbiran Putrajaya dan Perak yang ditubuhkan bersama PH kerana tiada parti mempunyai majoriti menubuhkan kerajaan. Manakala kerjasama di Selangor serta Pulau Pinang dibentuk sebelum PRN Ogos lalu. Ada orang yang itu berkata PRN Johor pada Mac tahun lalu pula menyaksikan BN menewaskan PH yang ketika itu berseteru dengan majoriti 2/3 dan tidak timbul isu penubuhan kerajaan perpaduan. Atas faktor itu, puaknya juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berpandangan penubuhan kerajaan perpaduan tidak perlu berasaskan kepentingan politik seperti dicadangkan pemimpin amanah Johor, Suhan Zain. Zuhan pada Kongres Amanah Nasional minggu lalu menggesa satu isyarat dihantar supaya kerajaan perpaduan dibentuk di Johor dengan penyertaan PH di sebalik dominasi BN di DUN dengan 40 kerusi. Kata Puan, apapun terserah kepada kepimpinan tertinggi untuk beri pertimbangan kepada desakan oleh perwakilan Amanah Johor itu. Apapun kerjasama dan persefahaman antara BN dan PH semakin baik di Johor, terutama dalam beberapa isu berkepentingan rakyat. Ketika ini, BN menguasai 40 kerusi di DUN Johor, manakala PH 13, Perikatan Nasional 3 dan Muda 1 kerusi. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.